apabila seseorang melakukan kesilapan, akui kesilapan tersebut dan segera bertaubat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kan? Kita telah lihat pada ni saya tulis saja. Pada minggu lepas kita telah lihat pada surah yang ke-9 ayat yang ke-4, iaitu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan tidaklah Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya itu melainkan kerana apa? Kerana dia telah berjanji kepada ayah dia, kan? Dia telah janji. Kat mana yang telah disebut Nabi Ibrahim berjanji itu? Allah sebutkan pada surah yang ke-19 ayat yang ke-46, kan? Surah 19 ayat yang ke-46, Nabi Ibrahim berjanji. Ini kita dah ambil pada minggu lepas, saya recap saja. Kan, Nabi Ibrahim berjanji dekat ayah dia, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Kan, ayah dia dah marah dia, tapi dia kata, salam sejahtera kepada engkau, aku akan memohon ampun kepada Allah untuk engkau. Maka Ibrahim telah berjanji kepada ayah dia, maka dia pun nak memohon ampun. Tetapi apa, Ibrahim ini, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, apabila telah jelas bahawa ayah dia ini adalah termasuk daripada kalangan musuh Allah, maka Ibrahim tabarra'a min, berlepas diri daripada ayah dia. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang lembut hati lagi penyabar. Baik, begitu Nabi Ibrahim AS. Dan begitu juga kalau kita lihat pada kisah Nabi Nuh, kan kita dah sebutkan juga bahawa Nabi Nuh juga dia telah melakukan kesilapan yang hampir sama, iaitu pada kesilapan yang mana pada dia berkata sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya, kan? Ketika mana dia memohon kepada Allah agar menyelamatkan anak dia, kan? Dia berkata kepada Allah, inna bani min ahli, ya Allah, itu anak aku tu daripada kalangan ahli keluarga aku. Dia nak minta Allah selamatkan anak dia. Tetapi Allah tegur Nabi Nuh. Allah kata apa? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anak engkau itu bukan daripada keluarga engkau. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia telah beramal ataupun amalan dia bukan amal yang baik, amal yang soleh. Dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah nak bagi tahu, walaupun secara fizikalnya, kan, dia adalah ahli keluarga, tetapi jika dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka terputus tali kekeluargaan itu. Sebaliknya, orang Muslim yang lain yang kita tak kenal, tak ada hubungan keluarga dengan kita, tak ada hubungan kaum kerabat pun dengan kita, bukan daripada keturunan kita, tetapi mereka adalah Muslim sebagaimana kita, maka mereka itu adalah saudara kita, kan? Maka Nabi Nuh juga seperti Nabi Ibrahim, setelah baginda melakukan kesilapan dalam kata-kata dia mengakui kesilapan tersebut dan dia segera bertaubat. Kita lihat surah yang ke-11 ayat ke-47, pada muka surat 227 ayat ke-47 surah Hud. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku orang-orang yang rugi. Maka Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh telah memberi message, memberi pengajaran kepada kita bahawa apabila seseorang itu melakukan kesilapan, maka akuilah kesilapan tersebut dan segeralah memohon ampun, segeralah bertaubat. Begitu sifat Nabi Ibrahim, begitu sifat Nabi Nuh alaihi salam, dan begitulah juga sifat seorang mukmin. Kita lihat pada surah ke-3
ayat 135 pada muka surat 67 surah Ali Imran. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mampu boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Begitu sifat seorang mukmin yang bertakwa. Allah sifatkan mereka juga sifat mereka seperti para anbiya, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh alaihi wassalam, iaitu bila melakukan kesilapan mereka segera bertaubat. Macam mana kita tahu bersegera? Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah gunakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kemudian Allah kata fastaghfaru. Baik. Macam ni kita tahu mereka bersegera? Kita tahu bahawa mereka itu bersegera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla daripada huruf fa. Huruf fa ia menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berturutan tanpa ada selang masa. Kan? Bukannya lepas sebulan, lepas seminggu, lepas sehari, tak. Fastaghfaru. Fa tu menunjukkan perbuatan yang segera, dia terus buat. Maka ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa, apabila dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, dia terlajak cakap, maka apa yang dia lakukan ialah dia fastaghfaru, dia bersegera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lengah-lengahkan taubat dia itu, istighfar dia itu, dia tidak lengah-lengahkan. Kan? Seperti mana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh alaihi wassalam yang terus beristighfar, terus bertaubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla setelah menyedari bahawa mereka telah terlajak kata. Dan begitu sifat orang mukmin yang bertakwa, dan begitu jugalah insya-Allah yang kita nak ambil pengajaran pada diri kita. Kita semua tidak lari daripada melakukan kesilapan. Setiap hari kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tetapi bezanya kita dengan orang lain ialah apabila kita melakukan kesilapan, kita bersegera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah jemu nak menerima taubat kita sehinggalah kita jemu untuk bertaubat. Allah Azza wa Jalla tidak pernah jemu. Inna Allah Azza wa Jalla la yamilu hatta tamillu. Nabi kata, Allah itu tak pernah jemu untuk menerima taubat hambanya sehinggalah hamba itu sendiri jemu untuk bertaubat. Kan? Maka jangan putus asa, jangan jemu untuk bertaubat. Kadang rasa macam down sangat kan. Dah bertaubat, dah minta ampun kan, dah solat taubat, dah istighfar banyak-banyak, kan kejap lagi buat lagi, esok buat lagi, istighfar lagi, taubat lagi, buat lagi. Tak apa, jangan putus asa, teruskan. Bukan teruskan melakukan dosa, teruskan beristighfar, teruskan bertaubat setelah kita melakukan dosa. Mudah-mudahan nanti Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan dosa dan kesalahan yang kita sering lakukan itu. Jangan pernah jemu untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah tidak pernah jemu untuk menerima taubat kita. Jangan kita termakan dengan hasutan syaitan yang macam, alah engkau buat apa nak taubat, kan nanti kau buat lagi, kan nanti kau buat lagi, kan nanti kau buat lagi, penat je kau bertaubat. Jangan termakan dengan kata-kata syaitan. Teruskan bertaubat walaupun kita ini bukanlah hamba yang baik. Kita tahu aku ni dah istighfar, dah minta maaf, dah mohon ampun dekat Allah ni. Kita tahu kejap lagi nanti ni mesti kita akan tergelincir balik. Tak apa, selesaikan waktu itu. Mudah-mudahan mungkin waktu kita tengah beristighfar itu,
tengah bertaubat memohon ampun itu, Allah ampunkan kita, Allah terima taubat kita, lalu Allah ambil nyawa kita. Maka kita telah pergi menghadap Allah SWT dalam keadaan Allah telah menerima kita punya taubat. Bukankah satu nikmat yang sangat besar? Maka jangan berputus asa, jangan jemu untuk bertaubat kepada Allah SWT, walau banyak mana kali pun kita mengulangi perbuatan salah tersebut.